صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم الخير اللهم آمين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Kejap lagi kalau tiba-tiba saya hilang ataupun saya lag kejap ke, saya hang ke, sebab saya di Sungai Petani. Baru je sampai sampai je masuk beg terus buka, terus saya tak uh, terus kita mula ni. Alhamdulillah sempat sampai ngam-ngam. Baik, malam ni kita sambung rancangan kita. Kita nak mula dengan nak membaca dahulu ayat ke 220, ayat ke 220 pada surah Al-Baqarah pada halaman ke-35. Baik, kita baca ayat ke-220 dulu insya-Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah ada Jaya, saya tak perasan ada Jaya. Ada Ustaz insyaAllah. Alhamdulillah. Fid dunya wal akhirah في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. Terjemahan. Mengenai urusan-urusan kamu di dunia dan di akhirat, dan mereka bertanya lagi kepadamu, wahai Muhammad, mengenai masalah anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya, dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya. Kerana mereka itu adalah saudara-saudara kamu yang seagama. Dan Allah mengetahuikan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah ia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Ayat 220 awal ayat ini iaitu fid dunya wal akhirah adalah sambungan daripada ayat sebelum ini, ayat yang ke-219, iaitu Allah bercakap tentang perihal judi, perihal arak, dan sahabat bertanya tentang infak, kan. Maka Allah kata lakukanlah, kan. Semua itu Allah telah berikan hukumnya, bagaimana judi dan arak, dan bagaimana pula tentang derma, infak ataupun wang yang nak dibelanjakan, nak diberikan kepada siapa ataupun nak diberikan apa, kan. Kemudian Allah sebutkan, demikianlah kami telah menerangkan kepada kamu ayat-ayat kami. Tujuan ayat-ayat Allah itu adalah untuk tatafakkarun, untuk kamu berfikir. Maka ayat-ayat Allah, umumnya ayat-ayat Allah adalah untuk difikirkan. Umum. So ayat-ayat Allah kita sebut ada dua. Pertama namanya ayat, apa dia? Ayat Allah kita sebutkan ada dua. Yang pertama namanya ayat Quran ataupun ayat Quraniyah. Yang kedua namanya ayat alam semesta ataupun ayat al-kauniyah.
Maka umumnya kedua-dua bentuk ayat ini Allah berikan adalah untuk menjana fikiran, menjadikan seorang Muslim itu atau menjadikan manusia itu berfikir. Maka bila kita melihat alam, ia adalah untuk kita fikirkan. Dan begitu juga kan, bila melihat Al-Quran, bila membaca Al-Quran, ia adalah untuk kita fikirkan. Ia bukan hanya untuk kita bunyikan huruf-huruf yang ada di dalamnya, kemudian kita selesai Sadaqallahul Azim tanpa kita berfikir. Maka masuk membaca Quran, dan bila kita keluar baca Quran tanpa berlaku proses berfikir, itu bukan tujuan Allah memberikan ayat-ayat ini. Khusus dalam ayat 219 ini adalah tentang infak, tentang judi dan juga tentang arak. Dan bila Allah sebut tentang berfikir, Allah nak suruh berfikir tentang apa? Allah tahu kalau suruh fikir tentang duit, maka manusia akan berfikir tentang kehidupan dunia dia lah, macam mana dia nak uruskan duit, macam mana nak dapat duit, macam mana nak tambah lagi duit, kan? Begitu juga bila bercerita tentang judi dan juga arak, manfaatnya adalah di mana? Adalah pada kehidupan dunia, seronok, kan? Orang yang minum arak nak seronok, orang berjudi juga nak seronok, selain ada yang berniaga, selain ada yang nak duit lebih, nak dengan cepat, kan? Tapi manfaatnya adalah terhad kepada kehidupan dunia. Kan, tapi Allah suruh berfikir la'allakum tatafakkaruna, mudah-mudahan kamu berfikir fi dunya wal akhirah, tentang dunia dan juga akhirat. Maka bila berfikir tentang judi dan juga arak, kan, Allah ingatkan bila bercerita tentang judi dan juga arak serta berbelanja, Allah suruh berfikir bagaimana nak menguruskannya di dunia dan juga di akhirat. Nak uruskan di dunia itu perkara yang kita semua sedia maklumi dan kita semua ketahui. Saya kena urus betul-betul. Akan tapi bagaimana nak menguruskannya di akhirat, itu yang menjadi cabaran. Bagaimana bila kita bangun pagi, nak jadikan hari itu adalah akhirat. Bagaimana bila kita melihat sesuatu, kita nak jadikan ia adalah akhirat. Bagaimana bila kita memandu kereta, nak jadikan dia akhirat. Bila masak, kan, bila kita pergi membeli belah contohnya, kan, nak jadikan dia untuk akhirat. Macam mana? Itu yang Allah suruh kita fikir, kan? Tapi Allah silakan fi dunia wal akhirah, untuk kita fikir dunia dan juga akhirat. Sebab apa? Allah nak memberitahu tentang dunia dah fikir, akhirat jangan ketepikan. Begitu juga bila kita membaca Al-Quran, kita kena fikir macam mana kita baca Quran tu nak jadikan dia apa? Nak jadikan dia akhirat. Maka ia perlu dibaca dengan ikhlas. Macam mana jadi akhirat? Kena baca dengan ikhlas. Saya lihat gambar saya hang. Adakah suara saya juga hang? Suara okey. Suara okey, gambar saja hang. Okey, cantik. Baik. Ya. So tak apa, saya teruskan je. Sebab gambar saya hang dah dekat saya ni. Baik. Maka kita membaca Al-Quran, bagaimana nak jadikan dia akhirat? Mungkin ada yang berpendapat bahawa kita baca dengan ikhlas. Betul. Pertama kita baca dengan ikhlas. Lagi, macam mana kita nak jadikan bacaan Quran kita itu bermindahkan akhirat, berorientasikan akhirat? Macam mana? Adakah ia terhenti setakat kita je? Maksudnya bila kita baca, kita je yang dapat pahala tu, orang lain tak dapat. Kita je yang dapat manfaatnya, orang lain tak dapat. Kan? Maka dengan Al-Quran, kita perlu lihat bagaimana menjadikan ia sebagai satu bentuk investment akhirat kita. Yang bila kita baca Quran setiap hari,
orang lain juga dapat manfaat. Memang siapa yang ajarkan kita Quran, kan, dia akan dapat manfaat lah. Tapi bagaimana orang-orang yang contoh anak-anak kita, kawan-kawan kita, dan jiran kita, mereka juga mendapat manfaat daripada bacaan Quran. Maka itu yang Allah suruh fikirkan tentang akhirat. Maka orang yang bila dia membaca Quran, lalu dia fikir tentang akhirat, maka bacaan Quran dia tak akan terhenti pada diri dia sahaja. Maka pada setiap ayat, dia akan mempelajarinya dan kemudian dia akan sampaikan kepada ahli keluarga dia. Kerana di situlah akhirat dia. Sebab kita ke akhirat. Orang yang kalau dia fokus nak selamatkan diri dia saja dekat dunia, dia akan selamat tak dekat akhirat nanti? Dia tak selamat. Sebab apa? Sebab orang lain akan duk tarik dia. Orang lain akan tarik dia. So kita kalau sebagai ibu, sebagai ayah, kita fokus pada diri kita je. Janji aku solat. Anak aku tu dia solat ke, tak solat ke, dia punya pasal lah, dia dah besar. Pandai fikir. Janji aku baca Quran, janji aku khatam. Anak aku tu dia baca Quran, dia tahu baca ke, dia tak tahu baca ke, itu dia punya hal lah. Dia dah besar dah besar panjang. Kan? Tak? Adakah dengan kita buat yang demikian, kita rasa nanti di akhirat kita akan selamat dengan solat dan juga bacaan Quran kita untuk masuk ke syurga? Tidak. Dan sudah tentu, setiap orang yang berada di sekeliling itu yang kenal kita, dia akan cuba nak salahkan kita. Memang begitu nanti yang akan berlaku. Setiap orang akan menyalahkan orang yang lain untuk menyelamatkan diri dia. So dia bukan satu perkara yang luar biasa, yang pelik nanti ketika di mahsyar. Maka sebab itu bila membaca Quran, kita kena fikir macam mana nak jadikan dia berorientasikan akhirat. Bagaimana dengan orang lain dapat manfaat bersama dengan kita. Kerana kita kena sentiasa ingat, bacaan Quran ni kita baca di dunia dan kita nak manfaatnya di akhirat. Bukan manfaatnya ketika di dunia. Kalau diberikan, Alhamdulillah. Kerana ada orang yang dia membaca Al-Quran, dia menginginkan manfaat kehidupan dunia dia. Dia membacalah surah Al-Waqiah setiap pagi. Dan dia bacalah surah-surah yang tertentu, ayat-ayat yang tertentu untuk nak murah rezeki. Dia gantung dekat pintu rumah ke, pintu pejabat ke, nak bagi murah rezeki. So dia membaca Al-Quran tapi tujuannya adalah untuk dunia. Dia fikir tentang dunia tu. Dia fikir, tapi fikir tentang kehidupan dunia. Dia tak fikir macam mana dengan ayat Quran tu nak dapatkan akhirat dia. Nak mendapat keuntungan akhirat. Dan keuntungan akhirat diperolehi dengan memberi manfaat kepada orang lain. Dan jika tidak, kalau kita hanya fokus kepada diri kita, kita tidak akan selamat. Kerana anak-anak kita, dia akan cakap, mak saya tak ajak pun saya, mak saya dia tengok saya, kan, dia tak tanya pun saya solat ke tak. Allah. Ada keluar ni. Ustaz saya dah hang ke? Dia terkeluar. Itulah. Kejap lagi dia masuk balik. Dia Oriah ya? Ya. Dia login balik sini. Tahu kat Sungai Petani.
tak bercakap kat skrin seorang. Dia ingat dia masih kat dalam Zoom. Nanti dia tahu dia keluar sebab dia tak nampak muka dia on it. Dalam list nama dia tak ada Nuria. Nanti Memang dia dah buat. terkeluar. Wah, tapi dia tak nampak. Dia ingat dia bercakap dengan skrin dia je, kata dia. Oh, Baru call dia. Baik dia cakap. ya Allah. Ada dia sakit lagi lah. Tu dia pergi Kelantan ni. Buat treatment lagi kot. Blessing. Jauh sangat dia. Hospital kat situ yang ada. Dressing kat mana-mana dia buat Nuria. Dia dressing dia korek lagi yang dalam kot. Aduh, ya. Dia kalau boleh nak save lah. Dia tak nak Tapi jauh. Safe mana. Minyak lagi, masa lagi. tu je yang ada kat situ. Dia masuk lagi Ustaz ni. You call dia tadi? Baru call. Tak nampak lagi, tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Dugaan. Sekejap lagi dia cuba nak masuk kat tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz hilang Baik. tadi. Saya mohon maaf. Kalau Haji Nuria tak call saya tengah syok lagi bercakap. Saya nampak skrin saya itulah yang tadi itu sebab saya duk bercakap jadi. Haji Nuria, alhamdulillah Haji Nuria terima, kalau tak saya bercakap seorang-seorang lah sampai esok. Baik, saya mohon maaf. Saya mohon maaf dan mohon maaf lagi sekali juga kalau saya hang ataupun terkeluar lagi sekali. Baik. Kita bincang tadi, saya harap semua ada mushaf. Saya kurangkan untuk share screen supaya beban internetnya itu tak kuat sangat. Fi dunia wal akhirah, bacaan Quran yang kita baca, kita mesti fikirkan bersama-sama bagaimana ia itu menjadi keuntungan akhirat, bukan saja keuntungan dunia. Jika Allah berikan keuntungan dunia, alhamdulillah. Akan tetapi keuntungan akhirat menjadi satu tujuan utama dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi bila orang yang bawah ini nanti Allah akan sebut tentang apa? Allah akan sebut tentang anak yatim. Lepas pada itu Allah akan sebut tentang perkahwinan. Maka perkahwinan dia kena fikir macam mana nak jadikan ia sebagai satu keuntungan akhirat. Ada tak kita fikir? Bila ada anak-anak, kita kena fikir macam mana anak itu nak menjadi keuntungan akhirat. Bila kita ada kerja, macam mana pendapatan itu nak jadikan ia keuntungan akhirat. Bila sekarang ini kita ada apa-apa pun kemahiran, kan? Kita ada kemahiran boleh membaca Quran, kemahiran mengajar masak, kan? Kemahiran membakar lemang, contohnya kan, Januria pandai bakar lemang kan. Kemahiran menjadi membawa orang berjalan-jalan ke Thailand, dia. Macam mana nak jadikan ia sebagai satu keuntungan akhirat? Kerana keuntungan akhirat dia bukan hanya
setakat perkara-perkara yang solat, baca Quran, infak dan sebagainya. Bukan. Setiap apa yang kita lakukan, ia adalah sepatutnya membawa kepada keuntungan akhirat kita. Maka kita kena fikirkan bersama-sama bagaimana setiap apa yang kita lakukan, ia menjadi keuntungan akhirat, dan di antaranya ialah bacaan Quran kita. Bacaan Quran kita. Kita setiap hari mengaji, kita fikir macam mana dia nak jadi keuntungan akhirat. Selain daripada kita baca itu dengan ikhlas dan kita baca banyak-banyak, kan? Kita mengaji selalu. Ia akan beri ganjaran, akan tetapi nanti jika seperti yang kita sebutkan tadi, jika orang di sekeliling kita tidak mendapat manfaat daripadanya, maka kita nanti akan bermasalah di akhirat. Sebab Allah sebutkan pada juzuk yang ke-29, yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yaumi idzin bibani. Pendosa, orang yang melakukan dosa pada hari ini berharap dia dapat menggunakan anaknya itu sebagai tebusan pada hari itu. Dan juga kedua ibu bapanya, juga sahabatnya serta adik-beradiknya, juga orang-orang yang menolongnya, dan dia akan menggunakan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini kesemuanya untuk menjadikan sebagai tebusan, lalu dia lepas daripada azab Allah. Maka anak-anak kita akan menjadikan kita sebagai tebusan di hadapan Allah nanti. Jangan kata mak saya tak ajak, mak saya tak pernah tanya pun saya ni solat ke tak, saya ni baca Quran ke tak, saya ni macam mana, tak pernah tanya, kan? Itu pun akan menjadi argument nanti di hadapan Allah untuk nak melepaskan diri sendiri. Oleh sebab itu kena fikir macam mana dia menjadi keuntungan akhirat dengan orang lain mendapat manfaat pada setiap apa yang kita lakukan. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Dan setelah itu Allah sebutkan wa yas'alunaka 'ani al-yatam. Page mana, surah mana? Page yang ke-35 surah Al-Baqarah ayat 220. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Dan ini pertanyaan yang berapa ni dalam beberapa ayat yang dekat ni? Ini adalah pertanyaan yang ketiga. Mula tanya tentang arak dan judi, kemudian tanya tentang infak ataupun belanja, dan yang ketiga mereka bertanya tentang anak yatim. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakanlah wahai Muhammad, memperbaiki keadaan mereka adalah yang terbaik. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan ketika ayat ini turun, ia turun di Madinah. Dan ketika itu ada tak anak yatim? Sudah tentulah ada lah, kan? Anak yatim. Apatah lagi lepas kalau kata nanti berlakunya peperangan, kan, dah berlaku perang lagi lah, kan? Banyak ataupun lagi lah ramai anak yatim. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang anak yatim. Kenapa? Kerana mereka adalah orang yang memberi perhatian kepada anak yatim. Sebahagian daripada mereka sedang menjaga anak yatim, sedang memelihara anak yatim. Maka mereka bertanya. Kenapa bertanya? Kerana mereka ada kebimbangan kalau tersilap langkah. Bukan langkah. Tersilap pada apa? Pada apa yang mereka lakukan. Kerana anak yatim itu bukanlah anak mereka sendiri, kan? So bila kita berurusan dengan orang luar, kan, maka para sahabat bimbang kalau ada satu SOP yang khusus. Kalau kita dengan anak-anak kita okeylah, itu perkara yang dimaklumi, kan? Tapi kalau dengan anak orang, tu risau sikit tu, kan? Kalau anak sendiri tak apa, kalau anak orang, itu yang menjadi kebimbangan pada sahabat. Lalu mereka bertanyalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang anak yatim. Right. Dan perihal anak yatim ini saya yakin kita biasa mendengarnya, dan begitu juga dengan ganjaran yang diberikan kepada anak yatim, ganjaran yang besar. Saya sebutkan dulu di awal ini sebagai mungkin ulang kaji kepada kita berkaitan dengan anak yatim. Nabi SAW sebutkan dalam hadis kafilul yatim lahu aw li ghairihi
ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang menanggung anak yatim, miliknya atau milik orang lain. Tak kisahlah sama dia sendiri yang memelihara, menanggung anak yatim itu dalam keluarganya, ataupun dia support, dia sponsor rumah anak yatim contohnya, ataupun dia tahu ada orang ni dia ambil anak yatim, dia pun sponsor dengan pembelajaran anak yatim itu. Maka Nabi kata dia dan Nabi kahatain, Nabi isyaratkan dua jari ini, dua jari ini, kan? Maksudnya rapat bersama dengan baginda nanti di mana? Di syurga. Besar, misalnya nak gambarkan besar ganjaran memelihara anak yatim. Dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara ataupun mengurus tiga anak yatim, maka dia ibarat orang yang melakukan qiyamul lail pada malam hari, berpuasa pada siang hari, dan berangkat pagi dan petang dengan pedang terhunus pada jalan Allah. Maksudnya dia ibarat orang yang berperang pada jalan Allah pagi dan petang setiap hari. Yang disebut. Yang pertama apa? Dia ibarat orang yang melakukan qiyamul lail pada setiap malam, orang yang berpuasa pada setiap hari, dan orang yang pergi berperang pada jalan Allah pagi dan petang. Ini apa? Ganjaran kepada orang yang mengurus, memelihara, menjaga tiga anak yatim. Dan Nabi sebutkan saya dalam hadis ini, aku dan ni berada dalam syurga seperti apa? Nabi kata akhawain. Terjemahan, kalau kita terjemahkan dua saudara, tapi akhawain Arab gunakan seperti dua orang adik-beradik. So bayangkan dia abang dia Nabi. Oh, gempak lah. Jadi kita kalau kita ini menjadi adik Nabi SAW, maka ada tak abang kan yang tak sayang adik? Sayang. Abang selalunya mesti akan tolong adik punya kan, akan backup adiknya. Kadang adik itu salah pun dia backup juga sebab adik aku. Kan dia backup juga. Maka betapa jalan orang yang memelihara anak yatim, dan hadis ini khusus menyebutkan tiga orang anak yatim. Tiga orang anak yatim. Besar. Kita tak mampu nak bangun qiyamul lail setiap malam. Ada malam yang kita penat, kan? Ada malam yang kita terlepas. Ada malam yang kan orang kata apa? Tak berapa sangat khusyuk kan. Doa dan juga solat ni ngantuk-ngantuk macam tu. Ada yang malam yang hujung-hujung waktu. Dan sudah tentu kita tak larat nak berpuasa setiap hari, kan? Nak puasa setiap hari pun tak boleh. Puasa paling kuat pun selang sehari. Dan kita pun kadang tak kuat nak puasa Isnin Khamis pun tak kuat. Nak puasa Ayyamul Baid, hari putih 3 hari tu pun tak berapa kuat. Tapi ini ganjaran Allah berikan sangat-sangat besar. Dan mengurus anak yatim, dan anak yatim mengikut definisi Islam, umurnya berapa? Berapa umur anak yatim? Adakah sampai ke tua anak yatim? Umur dia? Kan? Adakah sampai ke tua dia dikira sebagai anak yatim? Kan? Macam apa? Macam Haji Bakhil kan? Haji Bakhil. Haji Bakhil dia nak mengurat tu, lepas isteri dia meninggal kan? Dia kata apa? Dia kata dia tu anak yatim. Nak bagi orang kesian lah. Padahal dia tua. Dah tua macam tu kan? Dia kata dia anak yatim lagi. Maka dalam agama, anak yatim itu dikira sampai umur dia balik. Sampai balik dikira sebagai anak yatim. Itu istilah dalam agama. Lepas daripada balik, dia tak lagi digelar sebagai anak yatim. Dan untuk lelaki, had balik adalah 15 tahun. Had balik untuk lelaki adalah 15 tahun. Kalau dia awam tu lain cerita lah. Kadang dia memang lewat. Jenis lewat lah. So sampai umur 15 belum lagi balik. Kan? So had dia sampai berapa? Had dia sampai 15 aja. So walaupun waktu tu belum lagi balik, dia dah dikira sebagai orang yang balik. Dan untuk perempuan dia lebih
Awal lagi ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 12. Ini syarat yang diletakkan dalam agama, dalam syariat sebagai ukuran kan, untuk anak yatim. Maka dia memelihara budak kecil lah. Kenapa ganjaran dia besar? Sebab nak jaga budak dia mencabar, betul tak? Kalau jaga dewasa dia mudah, sebab dah apa? Pertama, dia dah boleh urus diri sendiri, tak payah mandi kan, tak payah tengok dia punya apa, cuci najis ke apa-apa ke, tak payah tengok, dia boleh urus sendiri. Kan, tukar baju kotor ke baju bersih, mengemas, semua dia urus sendiri. Tapi kalau budak kecil dia mencabar. Kan. Jadi kalau umur baru 7 tahun, 8 tahun, kecil lagi. Mencabar. Kerenahnya tu banyak. Mungkin selalu menangis, selalu muram, mudi tak tentu pasal, ataupun marah tak tentu pasal. So kerenahnya tu macam-macam lagi lah. Sebab itu melihara anak yatim ganjarannya itu besar. Sebab bila orang yang kematian, kita membayangkan kematian ibu, kematian ayah. So dia bukan perkara yang mudah untuk ditempuh oleh seorang budak, kan? Dia adalah orang kata apa, berlawanan dengan emosi. Macam maaf sebentar, betulkan sikit. Okey. Dia sedang berlawan dengan emosi. So dia mencabar. Tu kadang moodnya itu berubah. Maka nak menguruskan 3 orang anak yatim, dia bukan lagi mudah. Bukannya senang kan? 3 orang, seorang pun mencabar, apatah lagi 3 orang, sebab tu ganjaran yang Allah berikan adalah besar. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW sebutkan, barang siapa yang memelihara anak yatim dan memberinya makan dan minum, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga, kecuali dia melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Maksudnya apa? Orang yang jaga anak yatim, bagi makan, bagi minum, bagi tempat tinggal, jaga elok-elok, yang bukan dipukul ataupun dia suruh pergi minta sedekah dan sebagainya, kan? Maka itu adalah tiket dia untuk masuk syurga dengan mudah. Kecuali kalau dia buat dosa yang tak boleh diampuni. Itu apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nanti ayat selepas ni akan menyentuh tentang syirik. Maka beberapa hadis ini menyebut tentang apa? Ganjaran. Untuk apabila seorang itu memelihara anak yatim, dan siapa yang ada kelebihan daripada sudut kewangan, rebutlah peluang ini. Dan carilah seorang anak yatim dan sponsor lah. Makan minum dia, tempat tinggal dia, pakai dia semampu kita. Jika ada lebih lagi daripada itu, berilah, sponsorlah kepada rumah anak yatim, kan. InsyaAllah dia akan menjadi apa? Duit yang kita belanjakan itulah dia yang Allah nak kita fikir fid dunya wal akhirah. Dan itulah perbelanjaan yang sangat baik yang kita keluarkan untuk memelihara anak yatim, kerana Nabi SAW baginda seorang anak yatim. Dan siapa yang nak duduk dekat dengan Nabi SAW, maka berbuat baiklah dengan anak yatim, dengan memelihara mereka. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Qul islahu lahum khair, katakanlah wahai Muhammad, memperbaiki keadaan mereka itulah yang terbaik. Qul islah, perkataan islah, maksud islah adalah memperbaiki. Maksudnya sesuatu itu telah rosak, bila kita nak repair, perkataannya adalah islah. Dia bukannya sesuatu yang elok kemudian dielokkan lagi, bukan. Itu perkataannya bukan islah, itu perkataannya ihsan. Kita jadikan dia better. Itu perkataannya ihsan. Akan tapi sesuatu yang rosak, kita nak jadikan dia elok, kita nak repair, perkataannya dalam Arab adalah islah. Maka Allah kata qul islahul lahum khair. Engkau memperbaiki keadaan anak yatim itulah yang terbaik. Kenapa? Kerana selalunya anak yatim, keadaan mereka adalah keadaan yang susah sebab ayahnya tak ada. Ayah lah yang kata apa, pencari nafkah utama. So pertama sekali kan, yang akan terjejas adalah soal
soal pendapatan, soal duit. Dan kemudian akan datanglah masalah yang lain, tempat tinggal, pembelajaran, kasih sayang, kan? Dan akan datang masalah-masalah yang lain. Maka Nabi SAW sebutkan, kita memperbaiki keadaan anak yatim, itulah dia yang terbaik. Kita memperbaiki mereka dari sudut keuangan, daripada sudut makan minum, tempat tinggal, dari sudut emosi mereka, daripada sudut kasih sayang, tabung kasih sayang itu yang perlu diisi. Kita memperbaikinya, itulah yang terbaik. Maka untuk anak yatim, yang mereka perlukan adalah orang yang boleh memberikan kepada mereka kebaikan. Orang yang boleh menjaga mereka dengan kebaikan. Kerana mereka masa kecil perlu kepada panduan orang yang memimpin. Maka islah adalah memperbaiki sesuatu yang rosak. Maka keadaan anak yatim diumpamakan sebagai mereka itu jika dibiarkan, mereka akan rosak. Bahkan ada yang sampai mungkin membunuh diri. Sebab itu ini adalah tanggungjawab masyarakat, society. Ia bukan tanggungjawab sendiri, bukan. Ia tanggungjawab kita semua bersama. Kenapa? Kerana bila kita tahu sahaja ada anak yatim lalu kita membiarkan dia, maka sebenarnya kita sedang membiarkan dia itu rosak. Kita sedang membiarkan dia itu rosak hingga nanti membinasakan diri dia. Maka masyarakat perlu menggabungkan tenaga bersama-sama untuk memelihara, menjaga anak yatim. Tetapi mungkin antara perkara yang menyedihkan ialah adanya orang yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap anak yatim. Kenapa ada orang yang ambil kesempatan terhadap anak yatim? Menggunakan nama anak yatim untuk kepentingan sendiri, terutamanya untuk mendapatkan keuntungan wang ringgit. Kenapa boleh jadi macam tu? Kerana masyarakat tak mengambil peduli tentang mereka. Kita tahu tak rumah anak yatim yang terdekat area rumah kita? Kita tahu tak jiran-jiran kita, kawan kita mana yang anak yatim? Kita tahu tak mana rumah anak yatim yang kita pernah bantu? Okay. Maka itu antara soalan yang perlu kita tanya. Sebagai benchmark, aku ni ambil tahu tak tentang anak yatim ni? Kan? Kenapa? Kerana ini adalah di antara apa? Di antara tanda agama seseorang itu elok ataupun tidak. Kan? Surah yang kita selalu baca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Adakah kau tidak melihat, wahai Muhammad, kepada pendusta agama? Kepada pendusta agama. Siapakah dia? Wa kata fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah dia orang yang membiarkan anak yatim. Tak ambil peduli tentang anak yatim. Dia tak kisah. Tak pernah pun dalam kehidupan dia ini ada duit yang diberikan kepada anak yatim. Ada perhatian yang diberikan. Ada masa yang diperuntukkan. Tak ada. Maka itulah dia pendusta agama. Walaupun dia berjanggut panjang, walaupun dia berjubah, walaupun dia pakai kopiah, dia pakai serban, walaupun dia mengajar di surau ataupun masjid ataupun online. Kan, dengan background Masjid Nabawi macam ni. Tapi kalau dia tidak mengambil peduli tentang anak yatim, maka dia adalah pendusta agama. Apa pun rupa dia, apa pun gelaran dia, dia adalah pendusta agama di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka anak yatim, peranan mereka penting dalam menentukan agama kita, dalam menentukan kedudukan agama kita di sisi Allah. Kita rasa kita Masya Allah orang yang beragama, solat, berpuasa, baca Quran, berinfak. Akan tapi di sisi Allah kita adalah yukadzibu biddin, orang yang berdusta dengan agama, pendusta agama. Cakap beragama tapi sebenarnya kita dusta, kita bukan orang yang beragama. Sebab apa? Hanya kerana dia tidak mempedulikan anak yatim. Betapa besar anak yatim itu. So sebenarnya siapa yang perlukan siapa? Anak yatim perlukan kita ke? Ataupun kita yang perlukan anak yatim? Sebenarnya Kita yang kita perlukan yang anak memerlukan yatim. anak yatim. Wah.
Bukan dia yang perlukan kita. Mereka tak perlukan kita. Kita tak pelihara mereka. Ada orang lain. Kalau semua orang tak nak pelihara mereka, mereka ada Allah yang memang akan memelihara mereka. Tapi kita, anak yatim, kalau kata mereka perlukan kita, anak yatim perlukan kita untuk menjaga keadaan mereka, untuk menjaga diri mereka di mana? Di dunia. Tapi kita perlukan anak yatim untuk menjaga apa? Untuk menjaga akhirat kita. Kita perlukan kepada anak yatim untuk menjaga akhirat kita. Maka kita lebih memerlukan anak yatim daripada anak yatim untuk perlukan kepada kita. Maka jika kita memahami perkara ini, tidak akan ada anak yatim yang terbiar. Orang akan berebut-rebut nak ambil anak yatim. Rumah anak yatim takkan ada satu pun yang tertubuh di Malaysia ni. Begitu yang terjadi di Palestin. Begitu yang terjadi di Palestin. Mana yang meninggal, kawan-kawan dia semua ambil anak-anak. Jaga. Pada mereka aib. Kalau ada anak yatim yang kena pergi masuk rumah anak yatim. Aib pada mereka. Mereka ambil, mereka pelihara. Kerana mereka tahu anak yatim ini yang apa? Yang memberi kedudukan agama mereka di sisi Allah. Jika dia tidak dipedulikan, sebenarnya kita adalah seorang Muslim yang syok sendiri. Syok dengan solat kita. Syok dengan bacaan Quran kita. Syok dengan kelas tadabbur kita. Sebenarnya kita adalah pendusta agama. Orang yang kata dia beragama tapi sebenarnya dia berdusta. Baik itu para sahabat, mereka bertanya tentang anak yatim ini. Mereka dah tahu kelebihannya, mereka bertanya. Kenapa mereka bertanya? Kerana anak yatim ini besar pada diri mereka. So mereka kena berhati-hati nak berurusan dengan anak yatim ini. Bimbang tersilap langkah. Ustaz, menolong berinfak anak yatim nampak sangat besar ganjarannya. Bagaimana bandingannya dengan berinfak untuk surau masjid atau fi sabilillah? Baik. Berinfak umumnya ganjarannya besar. Dan beberapa perkara yang digalakkan untuk berinfak antaranya dalam mendirikan rumah ibadah. Itu di antaranya. Ganjarannya besar. Kan? Nabi SAW sebutkan membana masjidan banahullahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina satu tempat untuk orang mendirikan solat, maka Allah akan membinakan untuknya satu bangunan di syurga. Satu istana di syurga. Besar ganjaran dia. Tapi ganjaran untuk orang berinfak dengan anak yatim, khusus Allah sebutkan ganjaran itu lain. Ada rumah di syurga, maksudnya kita masuk syurga. Tapi syurga kita itu belum tentu tempatnya di mana. Boleh jadi tingkat di bawah, tingkat di tengah, tingkat di atas. Akan tapi orang yang dia memelihara anak yatim, Allah tak bagi tahu syurga dia dekat mana. Allah tak bagi tahu. Tapi Allah bagi tahu dia dengan Nabi. Nabi bagi tahu dia dengan orang tu. So, apa perkara yang indirectly kita tahu? Pertama, dia pasti akan masuk syurga. Yang kedua, para anbiya. syurga dia rendah ke tinggi? Tinggi syurga dengan para anbiya. Dengan para anbiya. Dan para anbiya pula ramai. Dan dia duduk dengan Nabi yang terbaik sekali. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dah. Itu para sahabat bertanya tentang anak yatim. Kerana dia perkara yang kalau kita lihat soalan yang ditanya, judi, arak, kemudian infak, kemudian anak yatim. Tiga perkara ni, ini perkara yang tak boleh main-main, dia beri kesan kepada agama. Judi, arak, maklum, bagi kesan pada agama seseorang. Infak bagi kesan tak? Infak bukan infak, maksudnya berbelanja bagi kesan tak kepada agama seseorang? Beri kesan, salah belanja. Kalau contohlah, paling mudah lah. Kalau dia membazir dalam belanja, jadi apa? Ikhwana syaitan. Dan syaitan, adakah ada tempatnya di syurga? Tak ada. Anak yatim? Anak yatim adalah juga perkara yang besar yang ditanya oleh para sahabat. Maka daripada soalan para sahabat ini, yang Allah rakamkan, kita boleh nampak betapa para sahabat ini dia berfikir untuk mana? Fi dunia wal akhirah. Dia fikir lebih banyak untuk akhirat actually. Lebih banyak fikir untuk
untuk akhirat. So, sebab itu soalan-soalan ditanya semua soalan yang besar, soalan yang penting-penting. Kalau kita, bila orang bertanya soalan, kita boleh tangkap dah dia ni IQ dia tahap mana. Dia ni pandai ke tak pandai dengan dia bertanya soalan. So, para sahabat, soalan yang mereka tanya pada kita bila kita dengar, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Orang kat tangan, Rasulullah nak tahu tentang anak yatim? Kan kita macam, alah anak yatim pun nak tahu ke? Tapi pada mereka besar. Sebab pandangan mereka jauh. Ini beri kesan kepada agama mereka. Kan? Tak guna mereka apa? Bangun malam solat, pergi solat berjemaah, baca Quran hari-hari, tapi anak yatim ditinggalkan. Tak ada makna. Tak ada makna. Mereka tetap digelar sebagai pendusta agama. Sebab itu mereka bertanya kepada Nabi SAW. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kamu bercampur dengan mereka, maka mereka itu adalah ibarat adik-beradik kamu. Kenapa Allah sebutkan begitu? Kerana para sahabat, sebelum itu, turun ayat dalam surah An-Nisa, awal surah An-Nisa, Allah sebutkan, Salam Muhammad, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang yang dia memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu sedang menelan, memakan api neraka. Mereka itu sedang memenuhkan perut mereka dengan api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, kelak mereka akan dibakar dengan api neraka yang menyala. Maka para sahabat mengetahui tentang betapa mereka perlu berhati-hati dengan anak yatim dan juga harta anak yatim. Hingga mereka, sebahagian daripada mereka, punyalah takut sampai mereka menyediakan 2 dapur. Satu dapur dia orang punya family, satu lagi dapur untuk anak yatim yang dia jaga. Bila makan, dia akan hidang 2. Satu family dia, satu lagi anak yatim. Bukan mereka mengasingkan itu kerana rasa hina makan satu dulang ataupun makan sekali dengan anak yatim, bukan. Tapi mereka bimbang termakan harta anak yatim. So mereka asingkan. Sampai begitu sekali. Dan perkara itu sudah tentu apa? Menyusahkan. Masak kena 2 dapur, 2 kali nak kena masak, makan nak kena asing, nak kena kemas, nak kena basuh, semua nak kena, dah jadi 2 dah. Maka Allah kata, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan kalau kamu bercampur dengan mereka, maka tak apa. Di mereka itu ibarat adik-beradik kamu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah, dia mengetahui al-mufsid minal muslih. Allah tahu siapa yang nak buat kerosakan dengan siapa yang nak buat kebaikan. Allah tahu niat seorang itu bila dia jaga anak yatim tu, dia menguruskan harta anak yatim. Allah tahu dia ni sebenarnya nak jaga betul ke ataupun tak. Allah tahu 220 ini. Dan Allah sebutkan, walau sya Allah la'anatakum. Kalau Allah nak, Allah boleh memberatkan kamu dengan urusan anak yatim ni. Kalau Allah inginkan. Akan tapi tak, Allah bukan nak memberatkan kamu semua dengan urusan anak yatim ini. Allah bukan nak memberatkan kamu dengan urusan anak yatim ini, bukan. So, para sahabat punyalah mereka berhati-hati dengan anak yatim ni sampai begitu mereka berurusan. Kan pakaiannya, apa yang anak yatim tu guna, dia khas hanya untuk anak yatim tu je. Dia tak bagi campur dengan anak dia punya. Anak dia nak pakai baju ke, nak baring, kalau kata kita lah kan, nak baring dekat katil, guna tilam, guna selimut ke, mereka tak bagi. Bimbang tersalah guna. Mereka tak bagi. Maka ayat ini menjawab soalan para sahabat yang bertanya tentang anak yatim dan memberi keringanan kepada para sahabat. Memberi keringanan dalam nak menjaga anak yatim. Maka ayat yang ke-220 ini, ia adalah salah satu bentuk suruhan kepada kita untuk apa? Untuk mengambil berat tentang anak-anak yatim. Untuk mula mengambil berat tentang anak-anak yatim. Mengikut kadar kemampuan kita.
Jika kita tak mampu nak mengambil mereka untuk jaga di rumah kita, ambil seorang jaga kat rumah, tak mampu buat. Tak apa. Apa yang kita mampu? Kita mampu sponsor. Kita tahu ada family yang ada anak yatim, dia jaga anak yatim, kita beri. Tahu ada rumah anak yatim yang memang menjaga kebajikan anak yatim, kita sumbang semampu kita. Kita ada masa pergi berjumpa dengan anak yatim, bersembang dengan mereka, melakukan aktiviti dengan mereka, berikan infakkan emosi kita, kasih sayang kita, perhatian kita kepada mereka. Mereka tak memerlukan kita, kita yang memerlukan mereka untuk menjaga agama kita. Kerana kita dah buat banyak perkara kebaikan dalam agama ini. Dan kita tak nak nanti bila berjumpa dengan Allah, Allah panggil kita, wahai pendusta agama. Kita tak nak. Kita nak Allah panggil kita, wahai mukmin, wahai muttaqin, kan? Wahai orang bertakwa, wahai orang beriman, wahai hamba-Ku mari sini. Kita tak nak. Sebab kita berdiri hadapan Allah dengan harapan kita yang besar, membawa amalan kita yang kita dah buat bersusah payah di dunia ini, kan? Tapi akhirnya nanti bila berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Allah panggil kita dengan wahai pendusta agama. Kenapa? Ya du'ul yatim, kita telah membiarkan anak yatim tak mengambil peduli tentang untung nasib mereka, hingga nanti anak-anak yatim yang terzalimi di Malaysia ini, kita nanti yang akan kena jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa sampai begitu sekali nasib mereka berada di tengah masyarakat Muslim yang diberikan banyak nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Seperti saya kata itu, saya berkongsikan pada malam ini. Saya maaf untuk berhenti awal sikit kerana daripada tadi dekat saya punya tab ni, dia keluar signal internet connection unstable, saya risau kejap lagi saya tiba-tiba hang lagi sekali. Dan saya kira Nak ya tanya saya sikit Ustaz. silakan. Yang tentang kelebihan dia yang Mhm. puasa sepanjang hari, qiyamul lail sepanjang hari tu. Dalil dia kat mana Ustaz? Dalam Quran ke? Baik. Bukan, daripada hadis Nabi SAW. Hadis dia. Daripada hadis Nabi SAW. Hadis saya akan kongsikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saya akan kongsikan. Hadis sahih Ustaz, lah dan ya. hadis sahih. Dan saya pun personally sejujurnya belum Yang pasal mampu. pendusta tu, yang dikatakan sebagai pendusta agama tu pun hadis juga. Ada itu dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Yang tu. Fadzalika alladhi Kita yad'ul semua yang tak yatim. bagi dia orang makan lah ya. Ya, selalu kita fokus tentang tak bagi makan ke orang miskin. Tapi sebelum bagi makan orang miskin tu adalah sebut tentang anak yatim dulu. Anak yatim dulu. Al-Ma'un Eh, ya. Surah Al-Ma'un ya. Ya, betul. Saya kira ini satu perkara malam ini kita dapat daripada ayat ke-220, suruhan daripada Allah Azza wa Jalla untuk kita mula beri perhatian kepada anak yatim semampu kita. Setiap orang ambil seorang atau ambillah satu rumah anak yatim kan. Cakap Paling sikit tidak kita ada apa? Ya saya. nak beritahu sikit. Silakan. Ajar Asiah baru je share tadi. Ada kat WhatsApp. Nanti saya masukkan dalam grup lah. Kalau ada anak yatim dia dah main kan. Boleh lah. Okey. Baik, masya-Allah. Kena ada tindakan cepat ni. Bangkit dengan Betul. Fatihah. Betul. Okey, Kena Ustaz sambung balik nanti. Sorry. Baik. Maka ini sebenarnya peringatan yang juga saya sebutkan ini kerana ia juga peringatan yang besar untuk diri saya, kerana sebenarnya saya juga personally kurang memberi perhatian tentang anak yatim. Dan kita selalu banyaknya orang miskin, orang fakir, orang tua kan. Anak yatim ni kita rasa macam dia macam budak lagi, mungkin adalah orang yang sesuai nak jaga, so kita kurang sikit beri perhatian, sedangkan mereka ni dia kecil lagi, so dia perlu perhatian yang lebih daripada orang lain kan. Mungkin daripada seorang dua tak cukup, ramai-ramai kan. Dan terutamanya daripada sudut financial, berikan kepada mereka hadiah, berikan kepada mereka belikan apa yang mereka ingin, kerana masih lagi budak-budak. Walaupun kita nampak macam bentuk ibadah pun kan, dengan itu, tapi setiap saat yang kita bersama dengan anak yatim, itulah ibadah yang Allah akan kira. Dan sudah tentunya jauh lebih besar daripada itu adalah kita sedang nak memelihara agama kita agar tidak menjadi
tidak menjadi pendusta agama. Kalau ta'ala alam, itu saja saya kongsikan pada malam ini, mudah ada manfaat dapat diambil. Saya mohon maaf atas gangguan lain internet, cabaran sikit bila saya berada di Sungai Bertani beberapa kali dah. Dan insyaAllah saya usahakan untuk dapatkan live internet yang lebih baik. Daripada ni saya dah beli dah router dia untuk online di luar. SIM card ni je, saya belum beli lagi. InsyaAllah saya akan dapatkan segera, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan kepada semua meluangkan masa pada malam ini dan Allah dan sebagai amal yang saleh, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Barakallahu fiikum. Ustaz.